السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan lipat kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu. Ini di antara majlis Isya yang menggunakan kitab Qanun Jinayah Syar'iyah. Ia ini satu kitab yang membahaskan tentang undang-undang jinayah dan juga sistem kehakiman dalam perundangan Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang disusun oleh Haji Sa'id Haji Ibrahim, bekas Mufti Negeri Sabah. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung pada tajuk menarik balik tuduhan. Yang ini kita masih dalam perbincangan berkenaan li'an. Yang seseorang yang menuduh seseorang itu berzina dan tanpa ada bukti, yang mana orang itu akan dikenakan hukum qadar, yang ini sebat 80 rotan. Dan apabila seseorang itu nak melepaskan dirinya daripada kena sebat 80 rotan kerana tidak boleh mendatangkan saksi kerana menuduh zina, yang ini tuduhan qadhaf ini berlaku. Yang pertamanya menuduh satu orang itu berzina ataupun menuduh seorang itu liwat, dan juga menafikan anak yang dikandung oleh isterinya itu bukan anaknya, di mana seseorang itu sudah menuduh satu orang itu melakukan perbuatan zina dan liwat. Dan dalam kes ini mahkamah akan meminta kepada orang yang menuduh seseorang itu berzina untuk membawa saksi seramai 4 orang. Dan kalaulah penuduh gagal membawa saksi sebanyak ataupun seramai 4 orang, yang mana penuduh akan dikenakan hukum qadar. Dan apabila penuduh ingin membebaskan dia daripada hukum qadar, dia hendaklah berli'an. Yang li'an ini adalah sumpah laknat, yang mana perkara ini ada disebut di dalam surah An-Nur ayat 2 hingga 7 berkenaan dengan sumpah laknat atau li'an bagi mereka yang nak membebaskan daripada tuduhan yang boleh menyebabkan dia kena hukum qadar. Hukum qadar ni kita ulang sebanyak 80 sebat.
Yang mana caranya apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang li'an ini disebut di dalam surah An-Nur ayat 2 hingga 7. Yang seorang hakim yang telah menerima tindakan dakwaan suami dari qadhaf kepada li'an, hendaklah memerintahkan kepada suami itu supaya meli'an isterinya untuk melepaskan dirinya daripada hukuman had qadhaf. Contoh, suami menuduh isterinya berzina tanpa boleh membawa empat saksi, dan apabila suami itu nak lepaskan dirinya daripada qadhaf, yang sebab tanpa perbuatan, dia hendaklah berli'an. Yang ini bagaimana cara berli'an? Yang ini bersumpah sebanyak 4 kali untuk membuktikan kebenaran tuduhan terhadap isterinya, dan sumpah yang kelima, suami itu mestilah mengaku kerelaan menerima kemurkaan dan bala daripada Allah jika ia berdusta. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 2 hingga 7. Yang suami nak lepaskan dirinya daripada qadhaf, hendaklah dia berkata dengan sumpah. Yang sumpah yang menuduh isterinya sebanyak 4 kali, dan yang kelima mengaku jika dia yang rela untuk menerima kemurkaan Allah jika dia berdusta. Itu adapun bahagian suami. Dan apabila isteri tidak menidakkan, tidak menolak tuduhan itu, isteri itu akan kena hukuman rejam ataupun kena hukuman penzina. Orang yang berzina sedangkan dia bernikah pernah merasai persetubuhan yang halal, di mana dia kena rejam sampai mati. Dan kalau dia tidak pernah merasai persetubuhan secara halal, di mana dia kena sebat 100 watan dan kena buang negeri. Dalam kes ini, umpama perempuan yang tuduh berzina oleh suaminya dan suaminya tidak dapat membawa saksi, suaminya kena berli'an, yang kita sebutkan tadi. Dan bagi pihak isterinya pula nak mengelakkan dirinya daripada kena hukuman zina, dia juga hendaklah berli'an. Yang mana perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 8 hingga 9, sambungan daripada ayat tadi. Yang ini ayat 2 hingga 7 berkenaan dengan li'an suami kepada isteri. Ayat surah An-Nur ayat 7 hingga 9, bagaimana isteri menidakkan dengan li'an, menidakkan dia ini berzina. Tanpa isteri berli'an, dia kena hukuman, yakni hudud hukuman zina. Bagi mereka yang muhsan, rejam sampai mati. Ghairu muhsan, 100 kali sebat dan kena buang negeri. Yang mana caranya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini hendaklah membalas li'an suaminya, iaitu bersumpah sebanyak 4 kali untuk menolak kebenaran tuduhan suaminya terhadap dirinya. Dan sumpah yang kelima, isteri itu hendaklah mengaku kerelaannya menerima kemurkaan dan azab daripada Allah jika tuduhan suaminya itu benar. Sudah dirujuk dalam surah An-Nur ayat 7 hingga 9 berkenaan dengan li'an isteri terhadap tuduhan suami, dan ayat 2 hingga 7 surah An-Nur bagaimana suami berli'an kerana menuduh isterinya berzina tanpa ada saksi. Jadi kesemuanya dalam surah An-Nur ayat 6 hingga ayat 9. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana perbahasannya. Yang mana ini kita sudah sebutkan dalam pertemuan yang lepas, cuma sebagai ulang kaji apakah yang dimaksudkan dengan li'an, apa yang dimaksud dengan li'an dan apa yang dimaksudkan dengan qadhaf sebagai ulang kaji. Kita terus kepada tajuk yang kita akan bincangkan, yakni perbincangan masih di dalam perkara yang berkenaan dengan li'an.
menarik balik tuduhan. Perkara menarik balik tuduhan. Seorang penuduh yang menarik tuduhannya setelah menerima nasihat dan pengajaran dari hakim di atas akibat tuduhannya, maka kes ini adalah dianggap telah selesai dan perkahwinan antara suami isteri itu tetap terikat, tidak terpisah, dan percampuran suami isteri itu adalah percampuran yang sah dan halal. Dan andai kata sebaliknya suami yang menuduh isterinya berzina dan kes itu dibawa kepada hakim, hakim menasihati suaminya, kalau tuan tidak boleh bawa 4 saksi, tuan akan disebat 80 rotan. Dan tuan fikirkanlah kesannya. Dia pun fikir-fikir, tarik balik lah. Kalau tarik balik, bermakna tak ada kes lah. Kes tu akan digugurkan. Tu kes digugurkan sebab apa? Suami menarik balik tuduhan, habislah. Dah tarik balik, habislah. Ini kerja hakim agar seseorang tu melakukan satu tindakan dengan memikirkan kesannya. Itu kerja hakim. Ini berat kerja hakim ni, menasihati dalam perkara-perkara sebegini. Yang kedua, jika penuduh itu tetap pada tuduhannya tanpa bukti dan keterangan yang jelas untuk menyokong tuduhannya, maka hakim hendaklah memanggil pihak yang dituduh, adakah ia mengakui tuduhan itu atau sebaliknya. Dan andai kata sebaliknya, apabila dinasihati oleh hakim, tuan tarik baliklah tuduhan kepada isteri tuan melakukan zina, yakni penuduh umpamanya sebagai suami, dia kata saya tidak nak tarik balik, walaupun saya tidak ada saksi, saya tidak nak tarik balik. Di mana hakim akan memanggil orang yang dituduh, yakni umpamanya isteri akan dipanggil, kamu kena tuduh oleh suami kamu atau puan dituduh oleh suami puan berzina sedangkan dia tidak ada saksi. Sekarang puan mengaku tidak berzina pada hari itu, sekian-sekian hari bulan, tarikh hari sekian, waktu sekian, tempat sekian. Dalam kes ini, yakni, dan apabila dipanggil, apabila orang yang dituduh mengakui tuduhan orang yang menuduh, maka orang yang dituduh itu wajib dihukum dengan hukuman orang yang berzina sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 17/1. Apabila isteri dipanggil dan hakim mengatakan tentang halnya dituduh berzina oleh suaminya, isterinya tidak menafikan tuduhan itu ataupun dia mengaku memang dia berzina, di mana isteri itu akan dikenakan hukuman rajam sampai mati. Jelas dengan hadisnya. Itu kes yang seseorang yang dia sendiri mengaku, apa yang dituduh dia mengaku. Jadi kes begini dia kena sampai kepada mahkamah, sampai kepada hakim, bukan setakat sampai kepada kita orang biasa. Orang biasa, orang awam tidak boleh menjatuhkan hukuman apa-apa dalam hukum hudud kepada orang lain. Perkara ini mesti dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Dan apabila sampai ke mahkamah, mahkamah terpaksa ataupun akan melakukan tanggungjawab mereka untuk melaksanakan hukuman ini. Tidak boleh mahkamah menutup kes ini, melainkan dengan sebab penuduh itu menarik balik, mahkamah tutup keslah. Yang keempat, jika orang yang dituduh itu tidak mengakui tuduhan orang yang menuduhnya, maka hakim hendaklah memanggil orang yang dituduh dan yang menuduh ke mahkamah untuk melakukan li'an. Dan yang sebaliknya pula, ada kata hakim memanggil orang yang dituduh, mengatakan dia ini dituduh begini-begini, umpama suami menuduh isteri berzina, dan isteri yang dipanggil ni dia tak mengaku dia berzina. Dalam kes ini mahkamah akan panggil ke semua sekali, iaitu penuduh dan yang dituduh, dan mahkamah akan menasihatkan mereka untuk berli'an. Macam kes tadilah yang ini disebut dalam surah An-Nur ayat 2 hingga 9, bagaimana cara-cara nak berli'an. Li'an ni nak melepaskan diri penuduh daripada kena hukuman qazaf 80 sebat
dan li'an bagi pihak yang dituduh untuk membebaskan diri dia daripada kena hukuman hudud. Yang ini sama ada direjam sampai mati ataupun sebat 100 kotak dan dibuat negeri. Jadi kes begini dia agak berat, complicated. Jadi complicated, tapi apabila sampai kepada mahkamah, mahkamah akan melakukan tanggungjawab mereka. Dan perkara ini secara realiti, secara contohnya memang ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi kesemua kenapa? Untuk menjaga maruah. Orang yang dituduh sudah tentu dia kena jaga maruah. Dan orang yang menuduh juga dia menjaga maruah dirinya sebagai suami umpamanya. Yang ini dia melihat, na'udzubillah, isterinya berzina di atas katilnya, tapi dia tidak ada bukti. Dan yang dituduh juga mungkin dia dianiaya, dia ada cara bagaimana nak melepaskan dirinya. Ini maruah. Dan berkenaan dengan zina ni adalah merupakan sesuatu dosa yang kecil, yang amat berat di sisi Allah. Yang ini diri kita ni hanya boleh disentuh, dipergauli oleh mereka yang halal dengan sebab nikah, bukan dengan cara yang lain. Badan kita ni secara zahirnya macam milik kita, tapi hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu buat. Allah tu khaliq, kita tu adalah makhluk. Yang kedua, apabila penuduh tidak mahu, enggan melakukan li'an dan penuduh tetap dengan tuduhannya, maka dalam kes ini hakim boleh bertindak dengan dua cara. Dan sebaliknya pula, apabila hakim menyuruh penuduh untuk berli'an, tiba-tiba penuduh tidak nak berli'an, sedangkan dia menuduh seseorang berzina, umpama suami menuduh isterinya berzina tanpa ada 4 saksi. Dalam kes ini dia akan dikenakan hukum qadhaf, ataupun dia berli'an untuk mengelakkan dia daripada hukum qadhaf. Tapi suami itu tidak mahu untuk berli'an. Dalam kes ini bagaimana tindakan hakim? Jadi banyak dia punya tugas. Yang pertama, penuduh hendaklah dihukum dengan hukuman had qadhaf. Apabila seorang menuduh seorang lain berzina dan dia tidak ada bukti dan hakim suruh dia berli'an, dia pun tidak nak berli'an, di mana seseorang tu kena hukum had qadhaf. Mungkin ada alasan suami itu dia tidak ada bukti, tapi dia melihat sendiri perkara itu dan dia nak menjaga diri dia juga. Tetap dia dengan pendirian dia mengatakan isterinya memang berzina dan dia tidak mau bersumpah. Jadi ada sebab macam-macam. Dalam kes ini bagaimana? Yakni seorang yang menuduh itu kena hukum had qadhaf, iaitu disebab sebanyak yang diperuntukkan dalam perkara 39 yang berdalilkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 4. Yang orang yang menuduh seseorang tanpa ada bukti dan dia tidak mau berli'an, dia kena hukum had qadhaf. Di mana hukuman itu sudah melihat dalam surah An-Nur ayat 4. Jadi hukum hudud, qisas, ta'zir, dia ni ada di dalam Al-Quran hadis. Kita baca khatam 30 juzuk sebulan tu, atau kita khatam 30 juzuk tiap bulan itu, ada hukum-hukum berkenaan dengan hudud, qisas, ta'zir dan juga qazaf ada. Yang kedua, penuduh dipenjarakan sehingga menarik balik tuduhannya atau ia bersedia melakukan li'an, supaya ada kepastian hukum bagi penuduh yang enggan melakukan li'an. Ataupun hakim mengambil jalan yang kedua, jangan melakukan hukum had qazaf dulu kepada orang menuduh, tapi dipenjarakan, bagi didikan di dalam penjara, bagi teguran, bagi nasihat. Kalau tuan tidak menarik tuduhan ini, tuan kena hukuman qazaf, had qazaf. Ataupun cara yang kedua, tuan boleh berli'an, yakni sumpah kepada untuk menguatkan tuduhannya dengan cara li'an, dan dia tidak akan dikenakan hukum had qazaf. Itu dua keadaan yang boleh dilakukan oleh hakim. Yang ketiga,
Li'an itu hendaklah dilaksanakan dengan mendahulukan pihak suami, iaitu suami mestilah memberikan kesaksiannya lebih dahulu daripada isterinya. Dan andai kata dua-dua tu sanggup ataupun memilih jalan li'an, di mana li'an itu hendaklah dimulai oleh suami dahulu, sebagaimana yang tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah An-Nur ayat 26. Yang suami didahului daripada isteri untuk berli'an. Ayat 6 hingga 7. Ayat 6 hingga 7 surah An-Nur. Yang keempat, para ahli perundangan Islam mewajibkan pihak suami meli'an isterinya lebih dahulu apabila isteri mengucapkan li'an lebih dahulu sebelum suaminya meli'an, maka li'an itu tidak sah. Dan andai kata isteri itu yang berli'an terlebih dahulu, di mana li'an itu tidak sah, sebab li'an yang dahulu mesti didahului oleh pihak yang menuduh, yakni pihak suami. Dan itulah turutan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 6 hingga 7. Yang kelima, hukum syariah ni dia berkenaan dengan kaedah ataupun teknik, suatu berbentuk teknikal. Jadi maknanya kita baca sajalah perundangan tu. Cuma ada tempat yang kita boleh syarah, kita syarah sedikit. Sebab dia berbentuk teknikal. Inilah yang sudah ditetapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab berkenaan dengan hukum qanun jenayah syariah. Cuma ada bahagian-bahagian yang mungkin perlu kita bahaskan sedikit, kita bahaskan. Sebab kalau kita bahas lebih nanti keluar daripada apa yang sudah ditetapkan. Yang kelima, li'an adalah untuk menolak sabitnya hukuman had zina ke atas isteri yang dituntut oleh suaminya. Yang kelima, li'an adalah untuk menolak sabitnya hukuman had zina ke atas isteri yang dituntut oleh suaminya. Itu li'an. Apa dia punya tujuan li'an? Yang ini untuk menolak sabitnya, tetapnya hukuman had zina ke atas isteri yang dituntut oleh suaminya. Jika li'an itu didahului oleh pihak isteri, bermakna isteri itu telah menolak tuduhan suaminya sebelum ia tertuduh. Jadi li'an itu adalah bagi pihak penuduh yang mula-mulanya. Dan jika anda kata isteri yang meli'an terlebih dahulu, makna terbalik. Sepatutnya orang yang menuduh berli'an, lepas tu orang yang nak menafikan tuduhan itu berli'an untuk yang kedua. Itu mengikut susunan. Habis, tengok tajuk yang baru pula, isteri atau suami yang enggan membalas li'an. Ni jadi panjang dia punya pertikaian ini di dalam mahkamah. Kita maklum kalau ke mahkamah tu biasanya satu hari tak selesai, kadang berlarut-larut kepada beberapa masa. Ada yang menuduh, ada yang dituduh, ada yang tidak cukup bukti dan sebagainya lah. Dan kalau dinasihat oleh mahkamah, kadang-kadang mereka ingkar untuk mengikut, jadi proses itu akan jadi panjang. Dan anda kata proses mahkamah itu lebih panjang, lebih berlarutan, seperti isteri atau suami yang enggan membalas li'an. Berlaku ni, mungkin berlaku isteri atau suami yang enggan membalas li'an. Apabila seorang isteri yang dili'an oleh suaminya enggan membalas li'an suaminya, maka pihak hakim hendaklah menjatuhkan hukuman had zina ke atas isteri itu sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 15 ceraian 2. Apabila suami menuduh isteri, yakni dengan cara li'an, dan isteri pula tidak mau membalas dengan cara li'an, sudah tentulah perempuan ataupun isteri yang dituduh itu kena hukuman had, hudud had zina, seperti yang disebut di dalam perkara 15 ceraian 2 yang lepas. Yang kedua, seorang suami yang menuduh isterinya melakukan zina dan suami itu enggan meli'an isterinya, maka suami tadi hendaklah dikenakan hukuman had qazaf sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 39. Jadi diulang, kalau suami itu menuduh isterinya berzina tanpa saksi dan hakim kata tuan kena meli'an baru tuan bebas daripada qazaf,
Sebab tuan tak ada bukti. Di mana kalau suami itu enggan, dia akan kena qadha. Jadi berbalik kepada hukum asal. Masuk kepada tajuk yang berikutnya, menuduh isteri berzina tanpa saksi. Menuduh seseorang berzina tanpa saksi, seperti suami menuduh isteri berzina tanpa saksi. Seorang suami yang menuduh isterinya berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi untuk menyokong tuduhannya, tuduhan suami itu adalah disifatkan sebagai tuduhan seorang laki-laki lain menuduh ke atas perempuan yang lain melakukan zina, bukan sebagai tuduhan suami ke atas istrinya. Dalam kes ini, seorang suami yang menuduh isterinya berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi untuk menyokong tuduhannya, dalam kes ini keadaan itu suami itu berubah daripada sifat penuduh itu orang lain, bukan suami. Itu asal hukum asalnya, tuduhan zina ni orang lain menuduh orang lain berzina. Dan apabila suami menuduh isteri tanpa ada saksi, dia akan jadi hukum seperti orang lain menuduh seorang perempuan itu berzina, atau balik kepada hukum asal. Bukan sebagai tuduhan suami ke atas istrinya. Jadi yang kedua, tuduhan suami ke atas isteri sebagaimana yang telah disebutkan dalam perkara 59 boleh didakwa di bawah kes qadha, dan suami itu menghadapi 2 tindakan, iaitu mengemukakan bukti untuk mensabitkan tuduhannya atau dijatuhkan ke atas hukuman had qadha. Tindakan ke atas suami sebagai yang disebutkan. Dalam kes ini balik kepada hukum asal tadi. Hukum asal tadi bagaimana? Seorang suami yang menuduh isteri berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi untuk menyokong tuduhannya. Tak ada saksi. Tuduhan suami itu adalah disifatkan sebagai tuduhan seorang laki-laki lain menuduh ke atas perempuan yang lain melakukan zina, bukan sebagai tuduhan suami ke atas isteri. Jadi seorang balik kepada hukum seorang menuduh seorang yang berzina, bukan daripada laki suami kepada menuduh kepada isteri. Okey, itu pecahan yang pertama. Yang kedua pula, pecahan kedua, tuduhan suami ke atas isteri sebagaimana telah disebutkan dalam perkara 56. Satu, boleh didakwa di bawah kes qadha, dan suami itu menghadapi 2 tindakan, iaitu mengemukakan bukti untuk mensabitkan tuduhannya atau dijatuhkan ke atas hukuman had qadha. Apa maksudnya? 2 keadaan di sini. Orang lain menuduh orang lain berzina, itu hukum asal. Dan apabila suami menuduh isteri berzina, dia akan jadi seperti orang lain lah. Sebab suami tidak akan menuduh isteri berzina pada keedahnya. Isteri juga tidak akan berzina pada keedah biasanya. Tapi dalam kes ini, apabila suami menuduh isteri berzina, dia akan jadi seperti orang lain. Maknanya dia sudah tidak ada apa hubungan lagi dah. Sebab dia menuduh isterinya berzina, dia terkeluar daripada ruang lingkup sebagai suami isteri, itu maksud dia. Dan dalam kes ini dia akan baliklah kepada hukum seperti orang lain juga. Bagaimana orang lain menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti, dia akan dikenakan hukum qadha. Suami isteri ini adalah merupakan 2 pasangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam hukum-hukumnya. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagai suami ini, ini memberi nafkah, umpamanya ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Bagaimana hukum berkenaan dengan nafkah, hukum berkenaan dengan marwah, hukum berkenaan dengan penjagaan dalam rumah tangga. Tapi kalau sampai kepada hak kepada suami itu menuduh isteri berzina, maknanya terkeluar daripada kaedah-kaedah kekeluargaan. Itu maksud yang disebut di sini, mana dah jadi macam orang lain. Jadi manapun sudah jadi macam orang lain, dah sudah tidak ada lagi hak sebagai suami dan isteri dalam bab ini. Dan biasa, yang ini kita biasa faham, apabila suami ini bagaimana tanggungjawab kepada isteri menjaga maruah mereka, suami isteri pula menjaga maruah suami, begitu. Itu yang nak dinyatakan oleh pengarang di sini. Nah, ini tuduhan itu sebenarnya sepatutnya tidak berlaku dalam hal suami isteri. Tetapi kalau sampai kepada tahap menuduh itu,
sudah terkeluar umpamanya daripada batas kekeluargaan. Apakah benar itu berlaku? Memang boleh berlaku. Tapi perkara itu kalau kita lihat sudah terkeluar daripada batas kekeluargaan, yang bagaimana perkahwinan itu menghasilkan mawaddah warahmah, yakni kecintaan dan juga kasih sayang. Apabila suami itu sudah menuduh isterinya berzina, mana dah terkeluar daripada faedah ataupun hikmah perkahwinan itu mawaddah warahmah. Sehingga apabila suami itu sudah menuduh isterinya, bermakna dia ni suami isteri itu sudah terkeluar daripada batas suami isteri, dan itulah dia akan jadi seperti orang lain. Bagaimana orang lain menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti, dia kena hukum qadzaf. Dan apabila nak menetapkan juga kes itu hendaklah berli'an, dan isteri yang dituduh tadi akan berli'an juga untuk membebaskan diri dia daripada tuduhan. Itu maksudnya. Tindakan ke atas suami sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 56 ceraian 2 adalah merujuk hadis Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Ibn Abbas bersabit kes Halal bin Umayyah yang menuduh isterinya di hadapan Rasulullah SAW berzina dengan Syarif bin Sahma. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kes tuduhan suami kepada isteri berzina ini berlaku di zaman Rasulullah SAW, yang mana ada satu laki-laki yang suaminya lah, yang bernama Halal bin Umayyah, dan dia menuduh isterinya berzina. Menuduh isterinya berzina dengan laki-laki bernama Syarif bin Sahma. Lalu Rasulullah bersabda, al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik. Faqala ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna ala imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisu al-bayyinah. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bayyinatu wa illa haddun fi dhahrik. Yang bermaksud hendaklah memberikan bukti atau hukuman had di punggung belakang engkau. Maka Halal berkata, wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami melihat laki-laki naik ke atas perut isterinya, memerlukan bukti juga. Rasulullah bersabda, hendaklah memberikan bukti, dan jika tidak ada bukti akan dihukum had di belakang engkau. Ini masuk apa yang disebutkan tadi. Seseorang suami yang menuduh isterinya berzina, dia akan jadi macam orang lain lah. Makna tuduhan dia walaupun dia suami tidak boleh diterima begitu saja. Sehingga dalam kes ini, apabila kes suami menuduh isteri berzina ini dibawa ke hadapan Rasulullah, di mana Nabi kata hendaklah memberikan bukti atau hukuman had di punggung belakang kau. Nabi kata, kalau kamu tak bawa bukti, kamu akan disebat di belakang kau. Padahal suami ini menuduh. Ialah dari segi logik kita, sepatut apa yang disebut oleh suami itu diterimalah. Sebab di atas katil dia sebagai suami, maruah dia tidak. Tapi Islam adalah agama yang adil. Walaupun suami menuduh, belum tentu tuduhan itu benar. Mungkin suami itu dia sudah benci dengan istrinya, dan dia untuk memfitnah isteri, dan isteri berhak untuk membela diri dia walaupun dia suami. Sebab kita sebutkan tadi, ikatan suami isteri itu ketat. Sehingga dalam kes ini ada kaedah yang disebut oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang laki-laki ini dia berkuasa, yang ini bertanggungjawab ke atas perempuan. Seperti bagaimana hukuman wajib memberi nafkah, dan isteri juga wajib melayani suaminya. Sehingga walaupun di atas kenderaan, kalau suami berkeinginan, wajib isteri menuruti. Sebab itu hubungan suami isteri. Dalam kes-kes suami ini dibenarkan cakap dia sebagai suami, tapi dalam kes ini sudah terkeluar daripada ruang lingkup kekeluargaan. Sebab menuduh isteri berzina adalah perkara yang amat berat, sehingga suami ini tidak diterima dia sebagai suami. Dalam hal ini dia mesti bawa juga saksi. Kalau tidak, Nabi kata kamu akan disebat di belakang kamu. Yani al-bayyinatu aw haddun fi dhahrika. Hendaklah memberikan bukti atau hukuman had di punggung kau, di belakang kau, dhahrika.
Maka Halal berkata, wahai Rasulullah SAW, salah apabila salah seorang di antara kami melihat laki-laki naik ke atas perut isterinya, memerlukan bukti juga. Jadi Halal ni dia menganggap itu isteri dia, katil-katil dia. Tiba-tiba orang pergi naik atas katil dia, na'udzubillah, dia melihat umpamanya. Kita tak tahu kes ni bagaimana. Sebab dalam kes ini dua-dua ni mesti berlian. Jadi suami yang sebab nama apa tadi? Nama Halal. Dia mengatakan dia melihat isterinya yakni dizinai oleh orang. Dia melihat ada orang lelaki naik atas isterinya. Nabi kata kamu tak ada bukti. Kalau kamu tak bawa bukti, kamu kena sebat. Rasulullah SAW bersabda dalam memberikan bukti, dan jika tidak ada bukti akan dihukum had di belakang kau. Jadi Halal kata kalau suamimu menuduhmu kena juga ke ya Rasulullah, kena sebat juga ke? Betul, kamu kena bawa bukti. Kalau tidak, kamu akan disebat. Perkara yang timbul disebabkan li'an. Apabila sudah berli'an, akan timbul perkara-perkara yang sebalik itu. Apabila suami meli'an isterinya dan isteri pula membalas dengan li'an, yang mana perkara di sebalik li'an itu akan timbul beberapa perkara yang akan memberi kesan kepada hubungan keluarga sebagai suami dan isteri. Dalam perundangan Islam, seorang suami yang meli'an isterinya akan timbul beberapa perkara ke atas isteri yang dili'an. Yang pertama, kesan daripada li'an itu apa? Had qazaf akan dijatuhkan kepada isteri yang dili'an, dan gugur had qazaf itu daripada suami yang meli'an. Yang pertama, apabila suami meli'an isterinya dan isteri itu akan dikenakan hukum had hududah, had kepada penzina, dan suami hilang atau gugur daripada had qazaf. Yang kedua, wajib had zina ke atas isteri yang tidak melak'an di suaminya. Jika isteri itu meli'an suaminya, gugurlah had zina itu daripada isteri tadi. Ini berulang, jadi keterangan ini berulang. Dan apabila isteri itu meli'an juga suaminya untuk membebaskan, menyelamatkan diri daripada had zina, di mana dua-dua itu selamat. Satu pihak selamat daripada had qazaf, satu pihak selamat daripada had zina. Had qazaf itu suami yang menuduh, had zina itu isteri yang dituduh. Dua-dua selamat. Okey. Dan selepas itu, yang ketiga, bercerai antara suami isteri itu selamanya sebagai talak bain. Dan kesan yang berikutnya apabila sudah berli'an, di mana suami isteri itu akan terpisah, yakni bercerai, tertalak selama-lamanya sebagai talak bain. Talak bain ini talak yang tidak boleh dirujuk. Sebagaimana yang kita pelajari, talak raj'i itu talak yang boleh dirujuk. Talak raj'i itu bagaimana satu suami mentalakkan isteri yang talak satu, dia boleh rujuk selagi isteri dalam iddah. Talak raj'i, suami talak yang kedua, sedangkan isteri masih dalam talak raj'i. Dan suami boleh rujuk, mana talak raj'i 1 dan 2. Dan apabila berlaku yang talak yang ketiga, dia panggil talak bain. Talak bain tak boleh rujuk. Melainkan bagaimana kalau nak kembali dua-dua ni, yakni isteri itu habis iddah, dia berkahwin dengan orang lain dan dia bercerai dengan orang lain, dan dia habis iddah, dia bernikah semula dengan suami yang lepas, dan juga mahar ataupun mas kahwin baru. Itu bagaimana kalau nak kembali. Itu dalam bab talak bain yang biasa. Yang keempat, kesannya apa? Apabila sudah jadi perceraian secara cerai ataupun talak bain, tidak boleh dinasabkan anak yang tidak diakui oleh suami yang meli'an isterinya kepada suami itu. Jika suami tadi menolak anak itu pada li'annya, dan anak itu tetap menjadi nasab kepada isteri yang dili'an tadi. Dan apabila suami meli'an isteri, yakni suami menuduh isteri berzina dan tidak ada bukti dia berli'an, dan isteri pula berli'an, yakni mengedarkan dia daripada kena had zina, yang mana anak yang ada dalam kandungan itu, yakni satu daripada
Seseorang tu boleh menuduh seorang berzina apabila dia menafikan anak dalam kandungan. Dia bawa mahkamah, dia kata anak dalam kandungan itu bukan anak saya. Makna secara automatically dia menuduh isterinya berzina sebab anaknya ada dalam kandungan seseorang tu mesti melalui persetubuhan. Mana mungkin dia boleh jadi anak macam tu? Makna secara automatically-nya dia menuduh isterinya berzina apabila suami itu menafikan anak itu bukan anak saya, bukan daripada keturunan saya, bukan daripada zuriat saya, bukan panik saya. Maknanya dia menuduh isteri itu berzina. Dalam kes ini ada dua pihak berlian bagaimana anak itu, kesan anak itu. Yang mana anak itu tidak boleh dinasabkan kepada suami dia lah, tidak boleh dinasab kepada ayah yang menafikan anak itu. Mana bukan tidak boleh dipinkan pada ayah itu, tetapi masih dinasabkan ataupun dinisbahkan kepada emaknya. Sebab emaknya itu nasab, memang lahir daripada perut emaknya. Cuma bapanya tidak menafikan dia itu bukan zuriat dia. Mana kalau menafikan, jadi anak itu anak yang tidak sah darah. Anak pun anak yang lahir daripada persetubuhan yang haram. Nanti dia jadi panjang dia punya prosesnya. Dan apabila suami ataupun ayah itu menafikan anak yang dikandung oleh isteri ataupun yang dikandung oleh emaknya, maknanya tidak dinasabkan pada laki-laki ataupun suami itu. Dan bagaimana anak itu tidak diwalikan kepada yang menolak menafikan itu tadi. Dan juga anak itu tidak berhak mendapat harta pusaka apabila laki-laki itu ataupun ayah ataupun suami kepada isteri itu menafikan anak itu bukan anak dia. Jadi banyak perkara yang akan terjejaslah. Jadi bagaimana dalam kes ini, yakni anak itu akan diwalikan dengan wali hakim. Dan wali hakim lah yang akan mewalikan anak itu sebab anak itu bukan daripada zuriat yang ada nasab. Kerana bila satu orang itu berkahwin, dia ada anak, di mana anak itu dia sebagai wali. Dia panggil wali mujbir ayah. Ayah tu wali mujbir, atuk wali mujbir. Dan juga ada wali akrab dan juga ada wali aba'ad. Azan dulu.
حي على الفلاح حي على الفلاح kita sambung sikit insyaAllah. Yang ini berkenaan dengan wali. Sedikit tambahan wali, mungkin tuan-tuan sudah belajar tentang apa ni hukum munakahat atau bab munakahat. Jadi wali ini yang pertamanya wali mujibir, yakni atuk dan ayah tu wali mujibir, dan juga selaku wali akrab, wali dekat. Dan apabila atuk atau apabila ayah tidak ada, pihak wali akan turun kepada atuk. Anak atuk itu sebelah ayah, ayah kepada ayah. Dan kalau yang dua itu tidak ada, akan turun kepada saudara laki-laki. Nama ada saudara laki-laki seibu sebapa, saudara laki-laki sebapa, ataupun saudara laki-laki seibu. Dan kalau tidak ada saudara laki-laki, akan turun kepada anak saudara, anak kepada adik-beradik laki-laki dia. Dan kalau tidak ada, akan turun kepada bapa saudara, adik-beradik sebelah ayah. Dan kalau tidak ada, akan turun kepada sepupu. Dan kalau semua itu tidak ada, akan pergi kepada wali hakim. Apakah ada orang yang tak ada ke semua itu? Ada orang yang dia ni sebagai orang kafir masuk Islam, perempuan, dan yang lainnya, ayahnya, atuknya, adik-beradiknya semua tak masuk Islam. Di mana dia ada saudara ataupun ayah nasabnya, tetapi mereka itu kafir, di mana tidak boleh mewalikan dalam pernikahan, di mana pergi kepada wali hakim. Begitu juga dalam kes ini, yakni anak yang tidak iktiraf oleh ayahnya sebagai anaknya, yakni akan pergi kepada wali hakim. Wali akrab, wali dekat ini akan gugur juga haknya pergi kepada wali hakim. Di antaranya ada satu orang itu dia dalam ihram haji dan umrah, berihram haji dan umrah, di mana hak itu pergi kepada wali hakim, tidak turun kepada wali abad, wali jauh. Dan yang dia kata satu orang itu bermusafir dua marhalah, akan turun, tidak akan turun kepada wali abad, akan pergi kepada wali hakim. Dan juga seorang yang dia duduk kurang daripada dua marhalah tapi tak boleh untuk hadir untuk jadi wali, di mana akan pergi juga kepada wali hakim. Sama tidak hadir sebab ada pegang dan sebagainya ataupun bencana alam. Ataupun dalam kes yang lain akan pergi kepada wali hakim. Wali itu ada ayahnya tetapi dia enggan. Apabila mahkamah menyuruh untuk menikahkan anaknya sebanyak 3 kali, di mana kes itu akan dihakimkan ataupun hak wali itu akan jatuh kepada wali hakim. Wali hakim itu mana wakil kepada pemerintah ataupun raja. Itu sedikit sebanyak tentang wali. Tidak boleh dinisbahkan anak yang tidak diakui oleh suami yang melihat istrinya kepada suami itu, jika suami tadi menolak anak itu pada li'annya, dan anak itu tetap menjadi nasab kepada istri yang dili'an. Jadi anak yang dilahirkan oleh satu perempuan yang akan dinasabkan oleh perempuan itu, walaupun bukan melalui perkahwinan yang sah sebagai penzina. Ini dalam kes menuduh istri berzina. Kalau satu orang itu nasab berzina, di mana anak itu anak biologi, di mana anak itu dibinkan ataupun dinisbahkan, dinasabkan kepada ibu, sebab ibu itu memang sah melahirkan dia. Yang terakhir, haram selamanya bagi suami yang meli'an istrinya berkahwin kembali dengan istri
yang dili'an, sekalipun isteri itu telah berkahwin dengan beberapa orang suami yang lain. Ini kesan natijah daripada li'an ini, seorang yang berli'an tidak boleh berkahwin semula dengan isterinya walaupun isterinya itu bernikah dengan orang lain berkali-kali. Ini kes yang beratlah. Ada kes yang berkenaan dengan tebus talak. Tebus talak itu satu orang tu masih boleh berkahwin dengan suaminya walaupun termasuk dalam bab li'an. Kes berkenaan dengan li'an sampai bila-bila, sampai kiamat tak boleh bernikah semula. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam dapat bermanfaat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.